Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman yang diutuskan kepada kita. Dan alhamdulillah kita dapat bertemu untuk kali pertama membahaskan tentang kitab Maqasidus Shaum. Bahasa Arab biasanya Maqasidus Shaum, karya asal Imam Izzuddin Abdus Salam As-Sulami Asy-Syafi'i. Dan kitab ni dah ada terjemah ke dalam bahasa Melayu, iaitu diterjemahkan oleh saudara Marwan Bukhari, salah seorang bekas pelajar Darul Quran, dan beliau terkenal ataupun mahirlah, memiliki kemahiran dalam bidang usul fiqh dan yang sebagainya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahaskanlah sedikit demi sedikit apa yang boleh kita ambil ataupun ambil manfaat ataupun istifadah daripada kitab yang ringkas ini. Dan video yang akan kita buat insyaAllah tak akan lama, tak akan lebih daripada 30 minit, dan untuk memudahkan kita memahami perbahasan yang akan kita bincangkan nanti. Dan untuk makluman, tujuan rakaman ini sebenarnya untuk mengisi pengajian bagi pelajar-pelajar Kompleks Tahfiz Al-Quran dan Sukan Sofiuddin. Walaupun begitu, insyaAllah kita akan cuba secara umum, mudah-mudahan manfaat dia bukan setakat pelajar tahfiz Komtas semata-mata, tetapi insyaAllah lebih meluas kepada khalayak ramai. Jadi bahagian yang pertama iaitu kita akan tengok tentang siapakah pengarang kitab ini, kitab yang ringkas dan begitu besar. Kalau kita kaji sedikit demi sedikit, banyak benda-benda bermanfaat yang boleh kita ambil. Yang mengarang kitab ini iaitu seorang ulama yang digelar sebagai Sultanul Ulama. Gelaran ini diberikan oleh anak-anak murid beliau, yang merupakan pengiktirafan kepada beliau lah. Nama sebenarnya iaitu Syekh Izzuddin, ataupun biasa dikenal sebagai Al-Izz bin Abdus Salam, Izzuddin, dan gelaran ini ialah Izzuddin bin Abdus Salam As-Sulami Asy-Syafi'i. Beliau merupakan seorang ulama yang dilahirkan di Damaskus ataupun Damsyik, Syria pada tahun 577 Hijrah, ataupun 1181 Masehi. Dan beliau merupakan salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau juga merupakan pakar dalam bidang tafsir Al-Quran, dalam bidang hadis, dalam bidang fiqh, bahkan juga usul fiqh. Dan kalau kita tahu usul fiqh ni merupakan bidang yang menjadi asas dalam perbahasan fiqh itu sendiri. Jadi kita tengok antara karya-karya besar yang dihasilkan oleh Syekh Izzuddin Abdus Salam, antaranya Maqasidus Syam yang sedang kita bahaskan, ataupun Maqasidus Shaum yang kita bahaskan ketika ini. Kemudian kitab Tafsir Al-Quranul Azim dalam bidang Al-Quran. Kemudian kitab Mukhtasar Sahih Muslim, ringkasan bagi Sahih Muslim, ini dalam bidang hadis.
dan juga dalam bidang fiqh, sebagai contohnya fiqh dalam mazhab Syafi'i, beliau telah mengarang kitab Al-Ghayah fi Ikhtisar Nihayah. Ini sedikit ataupun serba ringkas tentang pengarang kitab ini. Kemudian tentang kandungan ataupun isi kandungan kitab Maqasidus Shaum, ada berapa banyak perkara yang akan kita bincang dalam kitab ni. Ada 10 perkara sahaja yang telah disusun oleh pengarang. 10 perkara yang asas, yang ringkas berkenaan tentang puasa. Antaranya dalam kitab ini membincangkan tentang kewajiban puasa. Jadi beliau menerangkan dalil tentang kewajiban puasa tu macam mana. Kemudian juga disebutkan tentang fadilat puasa, keutamaan apabila kita ni melaksanakan ibadah puasa. Adab berpuasa, berpuasa pun ada adab dia. Macam mana cara kita menjaga puasa supaya puasa kita tadi tu berkualiti. Kemudian juga beliau membincangkan perkara-perkara yang perlu dijauhi ketika berpuasa. Jadi bagi menjaga puasa kita supaya berkualiti, ada perkara-perkara yang mesti kita tinggalkan, supaya puasa kita tadi tu tidak cacat. Dalam kitab ini juga disebutkan tentang bagaimana cara kita untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam yang terbaik. Ini anugerah yang diberikan kepada kita umat akhir zaman. Maka macam mana kita nak cari Lailatul Qadar tu? Imam Syekh Izzuddin Abdul Salam beliau akan sebutkan nanti. Yang seterusnya iaitu membincangkan tentang iktikaf di masjid dan juga membaca Al-Quran sepanjang Ramadan. Ini sempena dengan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan kerana adanya COVID-19. Maka kita memiliki masa yang begitu lapang, alhamdulillah. Jadi rugi kalau kita tak target bulan Ramadan kali ini tak boleh khatam 30 juzuk Al-Quran, khususnya bagi pelajar-pelajar tahfiz, khususnya bagi orang-orang yang terlibat dalam bidang tahfiz itu sendiri. Jadi kita gunakan waktu yang lapang ini, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, ada hikmah yang mesti kita cari, ada hikmah yang mesti kita ambil. Kemudian dalam kitab ini juga disebutkan tentang puasa 6 hari pada bulan Syawal. Jadi setelah tamat bulan Ramadan, bukan bermakna ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala selesai, ada sambungan dia. Ini yang kita sambung dalam bulan Syawal nanti, dan lain-lain sebagainya. Nanti kita akan tengok dalam siri-siri yang seterusnya. Baik, jadi kita akan masuk dalam fasal yang pertama, iaitu tentang kewajiban berpuasa. Jadi sebelum melangkah lebih jauh lagi, apa sebenarnya disebut dengan maqasidus shaum, tujuan berpuasa? Maka dalam syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia, semua memiliki maqasid. Maqasid bahasa Arab, bahasa Melayu iaitu tujuan. Jadi dalam puasa itu sendiri dia ada maqasid, dia ada tujuan dia, kan? Dan kalau kita tengok syariat agama Islam secara asasnya, keseluruhan dia memiliki 5 maqasid yang disebut sebagai maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah. Antaranya syariat Islam, tujuan dia yang pertama untuk menjaga agama, hifzuddin, menjaga agama Islam, itu yang pertama. Yang keduanya kita kenal dia dengan hifzul akal, menjaga akal. Contohnya pengharaman arak. Arak diharamkan sebab apa? Sebab syariat agama Islam dia nak jaga akal. Kemudian seterusnya hifzun nafs, ataupun menjaga nyawa. Jadi syariat agama Islam diturunkan juga untuk menjaga nyawa manusia. Dan sebab tu diharamkan membunuh ataupun menumpahkan darah walaupun setitik, mencederakan orang lain walaupun kecil. Tujuannya dia untuk menjaga nyawa.
membunuh tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak, tak boleh. Kemudian juga hifdzun nasab ataupun menjaga keturunan. Ini antara tujuan dia. Antara contoh menjaga keturunan, Allah Subhanahu Wa Taala haramkan perbuatan zina, kan? Jadi kalau nak berhubungan lelaki dengan perempuan, kena menikah, kena mengikuti ataupun melalui ikatan yang sah. Untuk apa dia? Untuk menjaga keturunan, supaya keturunan anak cucu Adam ni terjaga. Jadi inilah, maka itu yang disebut sebagai maqasid ataupun tujuan. Dan dalam bab puasa ni pun ada tujuan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kita berpuasa. Maka kita akan tengok dalam fasal yang pertama tentang kewajiban berpuasa ni, apa sahaja yang ada dalam perbahasan kali ini. Baik, tentang sejarah pensyariatan puasa. Kita tahu dan sedia maklum bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan agama Islam ini sebagai agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina indallahil Islam. Dan agama Islam bukan bermula pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata, bahkan dia bermula daripada Nabi Adam alaihi salam. Tujuan agama Islam diturunkan, yang pertama iaitu untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas dia. Daripada Nabi Adam alaihissalam, kan, sehinggalah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, apa yang para nabi dan rasul sampaikan kepada umat manusia adalah sama, iaitu untuk anta'budallah, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari segi syariat ataupun dari segi akidah, keyakinan, kepercayaan kita. Kesamaan dia dekat situ. Tetapi dari segi syariat, dia sentiasa mengalami perubahan sehinggalah disempurnakan dengan diutuskannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ibadah puasa ni bukan sahaja pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata, bahkan ia sebenarnya telah bermula pada kaum-kaum yang terdahulu, nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Tetapi cara pensyariatan dia berbeza, kan? Kalau Nabi Adam contohnya mungkin dia puasa sehari ataupun bukan 30 hari. Kalau Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, puasa mereka pun berlainan. Tetapi pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, iaitu bila pertama kali pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, kan? Jadi pada tahun kedua Hijrah, setelah baginda Nabi dan umat Islam yang lain berhijrah ke Madinah, maka ketika itulah pada bulan Sya'ban turun ayat tentang diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan, kan? Sebagaimana ayat yang akan kita tengok nanti, ataupun ayat yang telah kita bacakan pada permulaan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu. Kaum-kaum terdahulu, nabi-nabi dan rasul, dan juga umat-umat Islam yang terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan ataupun supaya kamu ni boleh menjadi orang yang bertakwa. Ini. Jadi sebagaimana yang telah kita baca dalam slide ini, umat-umat terdahulu juga memiliki pensyariatan berpuasa. Tetapi pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus difardukan puasa pada bulan Ramadan. Ini sebagaimana yang kita tengok, boleh rujuk dalam kitab fiqh Al-Manhaji. Baik. Seterusnya, satu hadis yang disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab Maqasidus Shaum, iaitu hadis daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan, rawahu Tirmidzi dan wa Muslim. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu an, daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, menegakkan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Maka dalam hadis ini disebutkan tentang 5 rukun Islam, kan? 5 rukun Islam yang mana kita tahu rukun Islam dia berkait dengan amal ibadah yang zahir, berkait dengan fiqh, berkait dengan syariat agama Islam itu sendiri. Disebut sebagai 5 rukun Islam sebab ini merupakan amalan-amalan yang asas, kan? Kita tak boleh nak tolak salah satu daripadanya. Tertolak satu rukun maka terbatal keimanan kita, terbatal keislaman kita. Seterusnya, sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi, iaitu perintah tentang kewajiban berpuasa yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Imam Izzuddin Abdul Salam ataupun Syekh Izzuddin Abdul Salam menyebutkan la'allakum tattaqun. Apa maksud la'allakum tattaqun ni? Kenapa puasa ni disebut sebagai supaya kita menjadi golongan orang yang bertakwa, menjadi golongan orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu beliau menyebut supaya kamu takut azab neraka dengan puasa, kan? Kerana puasa menjadi sebab bagi diampuninya dosa. Jadi ini adalah natijah, kan? Apabila kita berpuasa, kan, disebabkan puasa tersebut ia boleh menjadikan dosa-dosa kita ni diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi apabila kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita terhindarlah daripada siksa api neraka. Dalam ayat ini mula-mula sekali Allah Subhanahu Wa Taala seru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman maksudnya mereka ni yang percaya kepada ke-6 rukun iman, kan? Iman, percaya, meyakini dengan hati, melafazkan dengan lisan, dan kita buktikan keimanan kita tadi melalui perbuatan ataupun amal soleh, perbuatan yang baik. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, 20 ayat yang pertama surah Al-Baqarah, kan? 20 ayat yang pertama surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita tentang adanya 3 golongan manusia di atas muka bumi apabila Al-Quran ini telah diturunkan kepada kita, kan? Maksudnya syariat agama Islam diturunkan kepada kita, maka manusia terbahagi kepada 3 golongan, kan? Golongan yang pertama, golongan orang-orang yang menerima Al-Quran, yang mereka beriman dengan Al-Quran dan isinya, maksudnya mereka beriman sepenuhnya dengan agama Islam. Ini golongan pertama, disebut dalam ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-5 surah Al-Baqarah. Boleh baca dekat situ, kan? Tentang 5 golongan ataupun golongan yang pertama ni, syarat-syarat dia dalam 5 ayat yang pertama surah Al-Baqarah. Kemudian golongan yang kedua iaitu golongan orang-orang yang kafir, yang menolak kebenaran agama Islam. Dia dah tahu dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu, kan? Tetapi mereka tak nak terima kebenaran tersebut. Kerana apa? Adanya sifat sombong. Ini orang-orang yang kafir. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama sahaja bagi mereka, kamu berikan peringatan atau kamu tak berikan peringatan, la yu'minun, mereka tak akan beriman.
Ini disebutkan dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dalam 20 ayat yang pertama surah Al-Baqarah. 2 ayat sahaja. Dan golongan yang kedua, orang yang kafir. Dan golongan yang ketiga, iaitu golongan orang-orang yang munafik. Munafik maksudnya apa dia? Di sini iaitu munafik dari segi akidah. Mereka seakan-akan beriman, tetapi hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut golongan yang ketiga ni dalam ayat yang ke-8 hinggalah ayat yang ke-20 daripada 20 ayat yang pertama surah Al-Baqarah. Bayangkan daripada ayat yang ke-8 hinggalah ayat yang ke-20 ada 13 ayat Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, perkenalkan kepada kita tentang ciri golongan yang ketiga, iaitu orang-orang yang munafik. Panjang lebar. Sebab apa panjang lebar? Sedangkan orang-orang yang beriman Allah sebut dalam 5 ayat sahaja, 5 ayat yang pertama. Kemudian orang yang kafir disebutkan dalam 2 ayat, iaitu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Sedangkan orang-orang munafik disebutkan ayat yang ke-8 hinggalah ayat yang ke-20. Ada 13 ayat. Kenapa panjang sangat? Kenapa banyak sangat? Sebab golongan orang-orang yang munafik sukar untuk kita ketahui. Sukar untuk kita ketahui. Kerana apa? Dia seakan-akan solat sama dengan kita, pakai pakaian sama macam kita, pakai songkok, pakai kopiah sama macam kita, tetapi mereka tidak beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menolak hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Mereka mengambil sebahagian ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dan meninggalkan ayat-ayat Al-Quran yang tak sesuai dengan kehendak mereka, yang tak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi itu 3 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala perkenalkan kepada kita dalam 20 ayat yang pertama surah Al-Baqarah. Baik. Jadi sebagai tugasan, baik, ini tugasan untuk sesi pertama kali ini, iaitu tugasan ni kita akan bagi 5 marakah. 5 marakah. Apa tugasan dia? Tugasan yang pertama ni mudah sahaja, iaitu kalian kena cari ciri-ciri orang yang beriman yang berjaya. Kita sebut tadi orang yang beriman, kan? Jadi apa ciri-ciri orang yang beriman yang berjaya? Boleh buka dalam surah Al-Mu'minun. Ini dah bagi jawapan dah. Buka surah Al-Mu'minun, baca dekat situ daripada ayat yang pertama hinggalah ayat yang seterusnya, tengok sampai ayat yang keberapa. Tulis kesemua ciri-ciri orang-orang yang beriman dalam surah Al-Mu'minun, dan jawapan nanti tulis dekat kertas, kemudian snap gambar dan hantar dekat Ustaz. WhatsApp secara peribadi, PM. Kan, siapa yang tak tengok video ni dia tak boleh jawab. Lantak dia lah, kan. Cuma kita nak bantu, nak tolong kita ambil peluang kali ini, kita belajar betul-betul dan kita gunakan dengan sebaik mungkin, kan. Nanti markah tu Ustaz akan simpan dan Ustaz akan kira, kan. Baik, itu sahaja tugas hari ini. Kemudian seterusnya, kan, disebutkan seorang ulama, apa maksud ketakwaan ni? Takwa iaitu maksudnya apa? Mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cahaya Allah. Dalil daripada Al-Quran ataupun dalil daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengharapkan ampunan Allah, meninggalkan maksiat dengan cahaya Allah, dan takut terhadap azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud ketakwaan. Dan ketakwaan ini merupakan perkara yang penting, perkara yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling bertakwa. Itu nilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak tengok rupa kita, Allah tak tengok harta kita, Allah tak tengok kekayaan kita, Allah tak tengok, orang kata pangkat kita, Allah tak tengok semua apa yang benda-benda yang biasa manusia tengok dekat diri kita, kan. Tetapi Allah cuma tengok satu sahaja, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu macam mana, kan. Jadi
dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahawa puasa ni dia menjadi diharapkan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, kan? Maka sebab tu antara kaitan puasa dengan ketakwaan, boleh baca dekat sini. Ada 4, kan? Ada 4 isi utama. Yang pertamanya, orang yang berpuasa menjauhkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kalau kita puasa ni, makan walaupun asalnya halal tetapi dia jadi haram, kan? Makan pada tengah hari bulan puasa, geng-geng plastik hitam kan, geng-geng plastik hitam yang dia bungkus makanan. Sekarang zaman PKP, lagilah order makanan. Jadi jangan order makanan waktu tengah hari, kan? Order makanan boleh tapi jangan makan waktu tengah hari. Itu tak boleh lah, kan? Maka walaupun kita ni cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi disebabkan kita ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Maka ini juga merupakan takwa. Kemudian yang kedua, puasa juga melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Meninggalkan perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu ni cukup sukar, payahlah, tapi kan, disebabkan kita tahu Allah ni Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah boleh mengetahui apa sahaja kehendak hati kita, maka kita tinggalkan perkara tersebut. Kemudian yang ketiga, puasa secara umum dapat memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebab itulah kita nak jadi orang yang bertakwa, dia melalui proses, kan? Ketakwaan bukan satu tujuan semata-mata, bahkan ia merupakan proses berterusan, kan? Dia tercapai hinggalah kita meninggal dunia, kan? Kalau dah mati, barulah kita ni terbukti sama ada jadi orang yang bertakwa ataupun tidak. Kemudian yang keempat, yang terakhir, dengan puasa kita akan merasakan susahnya menjadi orang yang lapar. Sebab tu mudah-mudahan kalau kita lapar ni, kita lebih pedulilah kepada sahabat-sahabat kita, jiran kiri kanan kita, ahli keluarga kita yang lebih memerlukan, kan? Itu hikmah puasa, merasai kesusahan orang lain. Janganlah kita ni puasa tengah hari dalam keadaan lapar, time buka puasa makan sampai kenyang, melantak sampai kenyang, sampai nak muntah. Akhirnya apa? Hilanglah orang kata, hilanglah rasa kita untuk menjadi orang yang susah, kan? Tengah hari macam susah, malam-malam time buka puasa semua makanan kita makan. Last sekali kita tidak mengisafi puasa yang telah kita jalankan tadi. Jadi untuk kali ini, inilah perkara yang boleh kita bahaskan, dan insyaAllah kita akan sambung pada esok hari. Jadi terakhir sekali, kita kepada sesiapa sahajalah, sama ibu, ayah, pelajar ataupun orang awam yang melihat video ini, boleh mengambil peluang untuk menyumbang kepada Kompleks Tahfiz Al-Quran dan Sukan Sofiuddin, merupakan tahfiz yang berdaftar bawah JAIS dan juga bawah JAKIM. Dan mudah-mudahan sumbangan tersebut sedikit sebanyak boleh menjadi benteng bagi melindungi diri kita daripada api neraka, dan boleh memberikan kebaikan kepada kita semua. Jadi sekadar itu sahaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada tersilap, kan, boleh bagi tahu, ada fakta yang salah ke dalil yang salah, boleh PM terus dekat Facebook tersebut ataupun email yang ada dekat sini. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.